Aulad dan Banat tahun 3 Abu Bakar yang Mukadimah kasihi dan rindui semuanya. Jadi Alhamdulillah hari ini kita akan sambung sesi belajar dari rumah online bersama Mukadimah untuk hari ini subjek matematik. Okey. Jadi sebelum kita mula, kita sama-sama lah baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Ya Allah, please increase us in knowledge and understanding. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jadi aulad dan banat, macam mana kelas sebelum ni? Kita dah masuk beberapa kelas. Mukadimah harap antum dapat ikuti dengan baik. Jika antum rasa yang sebelum ni masih lagi kurang jelas, Mukadimah sarankan untuk antum ulang balik tengok. Jadi kadang-kadang tengok sekali kita tak dapat lagi. Tengok 2 kali, baru faham kan lepas latihan. Jadi tak apa, tengok video yang sama banyak kali. Mungkin itu adalah kelebihan lah bila kita buat video ni. Jadi antum boleh ulang-ulang semula. Okay? Jadi untuk hari ni kita akan masuk tajuk baru iaitu tambah pecahan. Ini Mukadimah harap antum dapat bersedia lah. Okay, untuk kita dapat ilmu baru hari ni. Okay, sediakan pensel dan kertas ataupun buku tulis antum untuk buat note, untuk salin. Okay, salin. Dan nanti bila nak buat latihan pun antum masih perlukan kertas dan pensel. Okay, siapa yang belum bersedia, kita boleh pause dulu video ni, kemudian datang balik. Okay, jadi yang dah bersedia kita akan sambung. Jadi objektif hari ni, okay, dalam tajuk tambah pecahan, kita harap habis je video ni, kita dapat capai 3 objektif ni dan antum dapat kuasai 3 perkara ni lah. Okay. Yang pertama, kita nak selesaikan tambah pecahan yang penyebut dia sama. Kalau antum masih ingat, pengangka yang atas, yang bawah penyebut. Okay. Jadi kita nak tambah pecahan yang penyebut dia tu sama. Okay. Kalau 2/3 tambah dengan 4/3 juga. Maksudnya penyebut samalah. Okay. Dan yang kedua, kita nak belajar, kita nak kuasai tambah pecahan untuk penyebut dia berbeza pula. Okay. Ada 2 situasi lah tambah kat sini. Okay. Dan yang ketiga, kita nak nyatakan bila kita dah tambah dapat jawapan dalam bentuk yang termudah. Okay. Jadi untuk kita capai ketiga-tiga objektif ni, kita kena kuasai kemahiran-kemahiran pecahan yang kita dah lalui sebelum ni. Okay. Kalau antum ingat, sebelum ni kita dah pun belajar pecahan setara, macam mana nak cari pecahan setara. Dan keduanya nak mencari pecahan termudah. Okay, ini pun perlu. Dua-dua ni sangat perlulah untuk sesi kelas hari ni. Kita akan gunakan pecahan setara dengan termudah. Dan yang ketiga, minggu lepas juga kita ada, Mukadimah ada terangkan sikit tentang macam mana kita nak kenal pecahan tidak wajar dengan nombor bercampur. Alright, okay. Jadi sekali lalu, Mukadimah ulang baliklah yang 3 tadi tu, Mukadimah ulang secara ringkas. Okay, supaya bila kita buat latihan nanti, antum dah boleh ingat baliklah, yang ini. Okay, okay. Mencari pecahan setara. Kalau antum masih ingat, setara ni maksud dia sama. Kalau 1/2, kita nak cari yang setara dengan dia, yang nilai dia sama. Tapi pecahan lain, tapi nilai dia sama. Okay. Pecahan yang berbeza tapi nilai dia sama. Besar dia sama. Okay. Contohnya 1/2. Hari ni Mukadimah tunjuk macam mana antum nak cari, tengok dekat jadual sifir lah. Okay. 1/2 dia setara dengan apa? Okay. Kita kena darab dengan apa-apalah. Contohnya Mukadimah nak darab dengan 2. 1/2 Mukadimah nak darab dengan 2. Jadi 1 darab 2, 2, 2 darab 2, 4. Jadi pecahan setara bagi 1/2 adalah 2/4. Okey. Dia pecahan setara ni banyak lah. Okay, kalau 1/2, 2/4 pun pecahan setara bagi 1/2. Okey. 3/6 pun pecahan setara bagi 1/2 juga. Maksudnya banyaklah pecahan setara ni. Okey. Kalau darab dengan 4, pecahan setara dia 4/8. Kalau darab dengan 5, pecahan setara dia 5/10. Okey. Ini kita dah belajar dah sebelum ni.
Contoh lain, contohnya lain Mak bagi 1/3. 1/3, 1/3. Darab dengan apa? Dapat 3/9. Kalau Mak nak nyatakan pecahan setara dia 3/9. 1/3. 1/3 ni darab dengan 3. Okey. Dapatlah 1/3 ni darab dengan 3, dapatlah 3/9. Okey. Okay, darab dengan 3. Jadi ni pecahan setara lah. Okey, kita lepas ni bila kita nak buat tambah, antum akan perasan lah, oh kenapa saya kena kuasai pecahan setara ni. Okey, sebelum kita nak tambah. Okay, yang seterusnya mencari pecahan termudah. Ini kita dah belajar minggu lepas, maksudnya terbaliklah daripada setara tu. Kalau setara kita darab, termudah pula kita bahagikan. Contohnya 8/10. Ni kita kena tengok dekat mana ada 8/10. 8 dengan 10. Pecahan mana ada 8? Ni ada 8 tapi tak ada 10. Sifir 4 ada 8 tapi tak ada 10. Sifir 2 ada 8 dengan 10. Okey, jadi dalam sifir 2 ada 8 dengan 10, kita kena bahagilah dengan 2. 8 bahagi 2, 10 pun bahagi 2. Okey, kita akan dapat 4/5. Okey, 8/10 kita akan dapat 4/5. Jadi ini adalah pecahan termudah bagi 8/10, 4/5 ni. Maksudnya 4 dengan 5 tu ada dalam, boleh bahagi dengan 1 je. Okey, dalam sifir 1 je. Ini tak ada dalam sifir lain sama-sama. Contohnya lain 12/30. 12/30. Sifir apa ada 12 dengan 30? Kalau sifir Mak teruskan je lah, sifir 2. Sifir 5 kan ada 30 tapi tak ada 12. Jadi tak boleh bahagi dengan 5 lah. Kalau sifir 3 ada 12. 30 pun ada juga. 10 darab 3, 30. Jadi bolehlah bahagi dengan 3. Tapi Imam ambil bahagi dengan 6. Ada 12, ada dengan 3, ada 30 juga kan. Jadi bahagi dengan 6 boleh kat sini. Okay, jadi lepas tu check balik 2/5 ni termudah, ada lagi termudah. Tengok mana ada sifir 2 dengan 5. Dekat sifir ni ada 2 tapi 5. Sifir 2 ada 5. Tak adalah. Jadi kita tengok dekat 1 ada 2 dengan ada 5. Okay, jadi dia dah termudah lah. Dia ada dekat sifir 1 je. Jadi 25 ni adalah sifir pecahan termudah dah. Yang seterusnya nombor bercampur dan pecahan tidak wajar. Hari ni Mualimah kita tak masuk lagi. Tapi yang ni kita dah belajar minggu lepas. Okay, nombor bercampur maksudnya nombor bulat campur dengan pecahan. Kalau pecahan tidak wajar maksudnya yang besar kat atas, kecil kat bawah. Okay, ini untuk pengenalan sahajalah. Jadi untuk tambah hari ni kita nak belajar pecahan yang wajar sahaja. Dia bukan tak wajar. Pecahan yang wajar sahaja. So kita nak tambah hari ni. Maksudnya kecil kat atas, besar kat bawah. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Hari ni kita akan masuk tajuk pecahan iaitu tajuk baru. Mualimah harap antum dapat bersabar menuntut ilmu. Okay, walaupun antum rasa macam ini benda yang baru ni, saya tak biasalah tambah-tambah pecahan. Okay, tak apa. Okay, dapat banyak pahala menuntut ilmu sambil antum berpuasa kan hari ni. Okay, kita akan lihat situasi tambah dengan melalui contoh-contoh. Okay, kita akan buat sama-sama menggunakan contoh supaya nanti bila ada antum nak buat tambah pun antum tahulah macam mana jalan kira dia. Jadi nanti bila habis je setiap jalan kira tu, Mualimah harap antum boleh pausekan video ni, salin. Contoh 1, salin soalan dia dengan jawapan dia. Okay, kita akan mula. Okay, contoh 1. Soalan dia 2/5 tambah dengan 1/5. 2/5 tambah dengan 1/5. Okay, itu contoh 1 ni kita akan selesaikan tambah pecahan dengan penyebut dia sama. Okay, nampak tak penyebut dia sama? 2/5, ini pun 5, 1/5. Okay, bila antum jumpa je operasi tambah ataupun tolak, penyebut dia sama, antum boleh terus Mualimah lukiskan gambar macam ni kan. Ni ada 5 kotak sama besar. Jadi 2/5 yang warna kuning ni, Mualimah tambah dengan 1/5. Okay, jadi
jumlah semua kawasan yang berlorek yang berwarna tu adalah 3/5. Kuning 2, hitam 1. Jadi 3/5 daripada 5 kotak. Okey. Jadi bila kita tambah daripada gambar ni, kita boleh perasan, oh rupanya kalau tambah, penyebut dia sama, kita tambah pengangka je. 2 tambah 1, 3. Terus dapat jawapan dia. Yang penyebut dia kita kekalkan. Okey, Mu'in ulang. 2 tambah 1, 3. Yang 5 ni, dia kekal. Okey, dia kekal. Macam ni lah. Mungkin macam kita buat lukisan ni. 2/5 tambah lagi dengan 1/5. Okey, dapat 3/5. Okey. Okey, itu contoh yang pertama. Okey, antum boleh pause dulu video ni. Salin yang ini. Contoh ni soalan 2/5 tambah 1/5 sama dengan 3/5. Okey. Okey, kita akan tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua macam ni pula. Masih lagi penyebut dia sama. 3/6 tambah 1/6. Sama tak penyebut dia? Sama kan? 6 dengan 6. Jadi kalau Mu'alimah tak lukis pun, antum dah tahu tak jawapan dia? Macam mana kita nak cari? 3 tambah 1. Dapat 4/6. Tengok pada lukisan, betul tak? Okey, ini ada petak yang besar, kita ada 6. Ada 6 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 petak. Lepas tu daripada 6 tu kita warnakan 3 dengan warna hijau. 1/6 kita warnakan dengan warna biru. Jadi jumlah semua kawasan yang berwarna adalah 4/6. 4 daripada 6. Okey. Jadi jawapannya adalah 4/6. Tapi tunggu dulu. 4/6 tu betul jawapan dia. Okey. Tapi kalau Mu'alimah cakap tapi jawapan ni tak sempurna lagi. Belum sempurna. Okey. Sebab apa? Okey, kita kena permudahkan sebab antum kena cek. Daripada sini bila dapat je jawapan, antum kena buka kepada kena buka jadual sifir. Tengok 4/6 ni dah termudah ke belum? 4/6 dah mudah ke belum? Kita nak carilah 4 ada dekat mana? 4 dengan 6 ada dekat dalam sifir apa? Dua-dua ada dalam sifir apa? Contohnya sifir 4. Ada 4 tapi tak ada 6. Sifir 3 ada 6 tapi tak ada 4. Sifir 2 ada 4, 6 pun ada. Okey. Jadi 4/6 ni belum lagi pecahan termudah sebab dia ada dalam sifir 2. Okey. Selain sifir 1 maksud dia belum termudah lagi. Jadi kita kena, disebabkan 4 dengan 6 ni ada dalam sifir 2, kita kena bahagikan 4/6 ni dengan 2. Okey. Kalau kita tengok jadual sifir kita akan dapat 2/3 lah. 4 bahagi 2 dapat 2. 6 bahagi 2 dapat 3. Okey. Jadi tadi kita akan sambung. Okay, dengan 4/6 kita nak kena permudahkan dia. Okay, sebab dia belum lagi terkecil. Dia belum lagi pecahan yang hanya boleh dibahagi dengan 1 je. Okay, jadi kita bahagikan dengan 2, kita akan dapat 2/3. Okay, jadi 2 dengan 3 ni tak ada dalam sifir lain sama-sama. Dia ada dalam sifir 1 je. 2 bahagi 1, 2. 3 bahagi 1, 3. Okey, jadi jawapannya adalah 2/3. Okey, untuk contoh nombor 2, jawapan akhirnya adalah 2/3. Kalau antum buat soalan ada 2 markah. Okey, kalau siapa yang jawab sampai 4/6 je dapat 1. Kalau siapa yang dapat jawapan, lepas tu dia semak, lepas tu dia pemudahkan, dia akan dapat 2 markah. Okey, jadi ini untuk penyebut yang sama dan kita kena permudahkan. Okey, sekarang kita kena pemudahkan jawapan. Jangan lupa Okey, yang seterusnya, contoh yang ketiga, tambah pecahan dengan penyebut yang berbeza. Okey, ni tarik nafas, hembus. Okey,
Buat 3 kali. Tarik nafas, hembus. Kita nak masuk yang mencabar lagi. Contohnya 1/2 tambah dengan 1/4. 1/2 tambah dengan 1/4. Sekarang antum tengok penyebut dia sama ke lain-lain. Penyebut dia dekat bawah penyebut yang dekat bawah. 2 dengan 4 lain-lain. Okey. Jadi bila kita nak tambah, okey. Okay, sebelum tu kita tengok gambar macam ni. Ini 1/2. Okey, betul 1/2. 1/4 segi ni maksud dia bahagi 2 bahagian. Jadi yang berwarna ni adalah 1/2. Macam mana nak tambah dengan 1/4? Kalau 1/4 mestilah kertas ni dibahagi kepada 4. Betul? Kertas ni kena bahagi dia kepada 4. Tapi ni bahagi pada 2 je. Okay, jadi kita kena lukis lain lah. Kita kena, kertas tu kita kena bahagi 4 bahagian. Kalau antum perasan, tengok yang warna biru ni, dia punya kawasan yang berwarna ni sama je besar dengan yang ini. Cuma yang ni dia dah bahagi kepada 4 lah. Okay, yang ini dia tak, setiap segitiga ni, 1/4 ni mestilah sama besar lah sepatutnya. Okay, yang ni kalau antum perasan dia tak berapa sama besar sebenarnya. Maknanya tu saya dah pilih bentuk kan. Sepatutnya segi 4 tepat lah. Okay, jadi ini kita anggarkan semua yang 1/4 ni sama besar. Okay, yang ini 1/4, ini pun 1/4. Okay, 1/4 maksudnya 2/4 lah. Sama tak dengan 1/2? Kawasan ni, kawasan warna biru, sama kan? Jadi 1/2 ni kita kena anggarkan dia adalah 2/4. Baru kita boleh tambah dengan 1/4 lagi kat sini. Jelas? 1/2 ni kita kena tukar dia bagi jadi 2/4 tambah dengan 1/4. Nampak tak kita dah samakan penyebut dia? Okay. Kalau dalam kita kena tukar 1/2 ni jadi 2/4. Maksudnya cari pecahan setara lah yang sama nilai dia. Biru ni 1/2, 2/4 sama nilai dia, pecahan setara. Lepas tu bila dah sama 2/4 baru boleh tambah dengan 1/4 sebab penyebut dia dah sama. Okey, tengok contoh kat sini. Maklimah dah tukarkan 1/2, kita tukarkan jadi 2/4. Macam mana? Macam tadi Maklimah dah terangkan awal-awal lagi. 1/2 macam mana dia jadi 2/4? Kena tengok jadual sifir lah. Okey, 2 kena darab berapa dapat 4? 2 darab dengan 2. Okey. 2 darab 2. 1 pun kena darab dengan 2 lah. Okey. Dah jadi 2/4 baru boleh tambah 1/4 sama dengan 3/4. Okey, mau ulang. Macam mana 1/2 ni jadi 2/4? Okey, semula kena tengok 1/2 ni dekat jadual sifir. Okey. 1/2. Hilang jadual sifir kat sini tapi tak apa. Tengok kat sini. Okay, tengok kat sini 1/2. Kita nak cari bagi 2 ni darab dengan berapa dapat 4? Sini kan? 2 darab dengan 2 dapat 4. Okey, bila penyebut dia, sebab kita nak bagi jadi 4. Okey, kita nak bagi jadi 4 supaya sama penyebut dia. 2 ni sama dengan 4. Jadi kita akan tukarlah jadi 4. Macam mana nak tukar? 2 tu kena darab dengan 2. 2 darab dengan 2 dapat 4. Okey. Jadi bila 2 darab dengan 2, yang atas pun kena darab dengan 2. Kan kita cari pecahan setara, atas dengan bawah kena darab dengan nombor yang sama. Jadi 2/4 tambah 1/4, kita akan dapat 3/4. Okey. Okey, sekarang okey ke Aulat Banat? Kita akan bergerak perlahan-perlahan supaya antum dapat
kuasai dengan baik. Okey, 2/4 tambah dia sama dengan yang atas ni 1/4. Bila dah sama penyebut dia baru kita boleh selesaikan. 2 tambah 1, 3. Okey, tambah dengan pengangka sahaja, penyebut kita kekalkan. Okey, 4, 4, 4. Okey, tak apa. Kita tengok lagi satu contoh. Okey, untuk pengukuhan lah. Pengukuhan supaya lebih faham. Kita tengok contoh 1/2 tambah dengan 1/6. 1/2 kita tambah dengan 1/6. Kalau antum perasan, penyebut dia tak sama 2 dengan 6. Jadi kita kena tukarkan jadi penyebut yang sama. Nak sama dengan apa ni? Nak bagi jadi 2 ke nak bagi jadi 6? Okey? Paling mudahnya selalunya kita tukarlah 2 ni jadi 6. Okey, sebab 2 ni boleh darab dengan apa-apa supaya jadi 6. Okey? Antum boleh tekalah sekarang 2 darab berapa dapat 6 2, 1 darab 2, 2. 2 darab 2, 4. 3 darab 2, 6. 2 darab 3, 6 kan? Jadi 2 ni kena darab dengan 3. Kalau 2 ni kena darab dengan 3, 1 pun kena darab dengan 3. Okey? Kena samakan penyebut dulu. Macam ni, 1/2 kena darab dengan apa-apa supaya penyebut dia jadi 6. Okey, jadi kita pilih darab dengan 3. 2 darab 3, 6. 1 darab 3, 3. Jadi kita akan dapat macam ni lah. 3/6 tambah 1/6. 1/6 ni kekal lah sebab kita tak darab dia dengan apa-apa. Sebab kita memang nak dia jadi 6. Kita darab dengan 1 je. 1 darab 1, 6. 6 darab 1, 1. Kita kekalkan ni. Jadi bila penyebut dah sama, kita boleh selesaikan. 3 tambah 1, 4. 6 kena tambah 6 tak? Tak penyebut kita kekalkan. Jadi jawapan dia 4/6. Okey. 4/6. Adakah ini ada jawapan yang terakhir? Adakah ini jawapan yang terakhir? Antum kena tengok jadual sifir. 4 dengan 6 tu ada tak dalam, sama-sama ada tak dalam sifir selain daripada 1? Okey. Contohnya Mukadimah rasa dalam sifir 2 ada 4. Dalam sifir 2 juga ada 6. Okey. Jadi kena bahagi 4/6 tu dengan 2/2. Okey, kena permudahkan dia. Okey. Kita akan dapat 2/3. Lepas tu semak lagi, 2/3 tu betul ke dah permudahkan? Contohnya dalam sifir 2. Ada 2 tapi 3 tak ada. Dalam sifir 3 ada 3 tapi 2 tak ada. Kalau dalam sifir 1 ada 2, ada 3. Maksudnya dia dah permudah lah. Dia ada dalam sifir 1 je. Ada 2 dengan 3. Dia permudahkan dah. Okay, jadi jawapan akhirnya adalah 2/3 yang warna kuning tu. Okay, macam Mukadimah sebut tadi, kalau ada 3 markah, antum akan dapat 1 markah. Kalau ini dapat tukarkan ke pecah setara dengan betul, dapat 3/6. Lepas tu tambah dengan betul, dapat 4/6. Lepas tu antum dapat dah 2 markah. Kalau pemudahkan, dapat 3 markah penuh. Okey. Okay, jadi Mukadimah akan tunjuk contoh yang terakhir Yang terakhir, antum perhatikan betul-betul. Okey. Nanti boleh cuba buat latihan sendiri. Sama juga dalam soalan dan kuis nanti bentuk dia lebih kurang macam ni juga. Ini contoh yang terakhir. Okey. 2/3 tambah dengan 1/6. Okey. Macam tadi kita kena, langkah yang pertama kena pastikan penyebut sama. Okey. Jadi 2/3 nak darab dengan apa? Supaya dapat penyebut dia 6. Okey, penyebut dia sama. 3 darab berapa darab 6? 3 darab 1, 3. 3 darab 2 ke 6. Jadi 2/3 ni boleh darab dengan 2/2. Okey. Kena darablah atas dengan bawah darab yang sama. Pecahan setara dia. Okey, kita akan dapat 4/6 tambah dengan 1/6. Penyebut dah sama. Kita dah samakan penyebut. Kita boleh terus tambah pengangka dia. Yang atas je. 4 tambah 1, 5. 5/6. Perlu pemudahkan ke tak? Kita kena check lah sifir 5. Ada tak 5? Ada. 6 ada? Tak ada. Sifir 6. Ada kat sifir mana lagi? 6 ada tapi tak ada 5.
Tengok dekat sifir 2. Ada 6. Tapi 5 tak ada. Okay, sifir 3. Ada 3.26 tapi tak ada yang darab dengan 3 dapat 5. Jadi buat 5 rasa macam tak ada. Okay, ada dekat sifir 1 je. 1.55, 1.6, 6. Okay, jadi 5/6 tu dah mudah. Okay, nak senang kena tengoklah jadual sifir antum. Okay, tengok satu baris tu kan ada tak 5 dengan 6. Okay, jadi 5/6 adalah pecahan bentuk yang termudah dah. Okay, jadi ini kita dah pemudahkan. Okay, jadi ini adalah yang terakhir. Jadi Mukadimah harap ada 5 contoh. Okay, 5 contoh. Mukadimah harap habis je video ni nanti. Okay. Sebelum antum buat kuis, salin dalam buku tulis contoh 1, contoh 2, contoh 3, contoh 4, contoh 5. Okay. Salin ke 5 contoh ni. Nanti supaya antum bila buat soalan nanti boleh tengok cara jalan kira tu.